selamat sejahtera. Hai, bertemu lagi dengan saya, Cikgu Mali, dan kali ini saya akan bawakan tajuk gerakan pada suatu garis lurus, iaitu soalan SPM tahun 2012, kertas 2. Okey, soalan ini saya bawakan kerana ada di antara pelajar yang menonton video saya membuat permintaan agar saya menerangkan soalan ini. Okey. Okey, soalan ini ialah berbunyi, rajah menunjukkan suatu garis lurus KOL di mana panjang KO ialah 24 meter. Okey, dan soalannya berbunyi, satu zarah bergerak di sepanjang suatu garis lurus dan melalui satu titik tetap O. Hal lajunya diberi, okey, ini hal lajunya, V sama dengan 8 tolak 4T. Di mana T ialah masa dalam saat selepas meninggalkan titik tetap O. Zarah berhenti seketika DL. Okey, jadi dia ada beri peringatan di sini bahawa anggapkan gerakan ke kanan sebagai positif. Soalannya, okey, soalannya yang pertama berbunyi, okey, cari pecutan, okey, dalam meter per saat kuasa 2 zarah itu. Okey, jadi soalan yang pertama diminta kita mencari pecutan. Yang pertama yang perlu kita buat ialah kita tulis S, V dan A. Okey. Jadi V dia dah beri 8 tolak 4T. Okey, daripada sini kita kena cari S dan cari A. Untuk cari S, bila ke atas, tambah dan bahagi. Bila ke bawah, darab, tolak. Okey, maksudnya dekat sini, ini ialah kalau tak ada apa-apa, ini bermaksud 8T kuasa 0, ini 4T kuasa 1. Jadi bila ke atas bermaksud tambah, jadi di sini menjadi 8T kuasanya bertambah. Jadi 1 per 1. Okey. Kemudian tolak yang ini menjadi 4T kuasanya bertambah dari 1 jadi 2. Kemudian bahagi per 2. Okey, di hujung sini ada tambah C. Okey. Untuk kita memberikan jawapannya ialah, saya pemudahkan dekat sini, 8T kuasa 1 per 1 boleh ditulis sebagai 8T. Kemudian yang ini, bila permudahkan ini dengan 2 dengan 4, dapat 2. Jadi dapat dekat sini, tolak 2T kuasa 2. Okey, C dekat hujung sini ialah disebutkan dia bergerak melalui satu titik tetap O, diberi T ialah masa dalam saat meninggalkan titik tetap O. Jadi di sini dia tiada sebut pada ketika T-nya kosong, S-nya dia tak beritahu apa-apa, bermaksud pada ketika T-nya kosong, S pun kosong. Okey, bila T kosong, S kosong, bermaksud C pun akan jadi kosong. Jadi di sini jawapan untuk S ialah 8T tolak 2T kuasa 2 sahaja. Okey, bila ke bawah pula kita nak cari A, kita perlu darab dan tolak. Maksudnya di sini, kosong ini kita darabkan ke hadapan. Kosong darab dengan 8, kosong. T.
Okey, jadi kosong darab T, kuasanya tolak. Jadi yang ini pun bila kosong darab 8 dapat kosong, teruslah jawapannya kosong. Okey, jadi yang di sini tolak 1 darab dengan 4 darab 1 darab dengan negatif 4 dapat negatif 4T, kuasanya kita tolakkan. Jadi 1 tolak 1 dapat kosong. Jadi jawapan yang tinggal di sini ialah, ini tadi kosong, ini tinggal tolak 4, T kuasa kosong ialah 1. Jadi yang tinggal ialah negatif 4. Okey, bila saya dah buat macam ni, kita dah pun dapat menjawab untuk soalan A, iaitu diminta mencari pecutan dalam meter per saat kuasa 2 zarah itu. Jadi pecutan ialah nilai A. Jadi nilai A-nya ialah negatif 4. Jadi kita dah pun menjawab sebenarnya. Jadi A adalah sama dengan negatif 4. Nak tulis unit pun boleh, tak tulis pun tak apa. Okey, jadi saya dah berikan jawapan untuk A. Kita pergi kepada soalan B-nya. Soalannya berbunyi, dia minta cari masa, cari masa dalam saat apabila zarah itu berada di L. Okey, disebutkan dekat dalam soalan sini, zarah itu berhenti seketika di L. Okey, bila dia berhenti seketika, bermaksud V-nya kosong, dia tidak bergerak. Bila dia berhenti seketika bermaksud V-nya kosong. Jadi bila V-nya kosong, dan kita tadi dah tahu bahawa V dah pun diberi dalam soalan, V adalah sama dengan 8 tolak 4T. Dan diberi V-nya adalah kosong. Jadi saya boleh tulis dia sebagai 8T. Sorry. 8, kita potong ni ya. 8 tolak 4T samakan dengan kosong. Jadi dari sini kita akan dapat nilai T. Jadi saya tukarkan macam ni. Tolak 4T adalah sama dengan negatif 8. Maka T sama dengan 8. Negatif-negatif hilang. Jadi 8 bahagi dengan 4, kita akan dapat T-nya ialah 2 saat. Okey, jadi kita dah pun selesai menjawab soalan B dengan merujuk kepada zarah itu berhenti seketika di L. Bila berhenti, V-nya kosong. Okey. Jadi jawapannya T sama dengan 2 saat. Soalan C berbunyi, hal laju dalam meter per saat zarah itu apabila melalui K. Okey, jadi zarah itu berada di kiri O. Okey, berada di sebelah kiri. Jadi di sini disebutkan, anggapkan gerakan ke kanan sebagai positif. Jadi bermaksud bila dia berada di kiri, jadi dia bergerak ke kiri, gerakan ke kiri bermaksud sesarannya adalah negatif. Jadi saya tuliskan di sini, S-nya adalah sama dengan negatif 24. Okey, sebab mengikut ayat di sini. Ke kanan positif, jadi ke kirinya negatif. Bila gerakkan ke kiri, negatif. Jadi S tadi kita dah cari, tinggal lagi saya nak masukkan sahaja. Jadi bermaksud S adalah sama dengan 8T tolak 2T kuasa 2 adalah sama dengan negatif 24. Okey, kemudian saya pindahkan semua ke sini. Okey, 8T tolak 2T kuasa 2 tambah 24 sama dengan kosong. Okey, kemudian saya susun dia. Saya jadikan ini positif dan letakkan kuasa 2 di hadapan. Maka dia jadi 2T kuasa 2 tolak 8T tolak 24 sama dengan kosong. Okey, saya tukar tandanya.
Dan kemudian 2, 8 dan 24 boleh dipermudahkan menjadi bahagikan semua sekali dengan 2. Okey, yang ini bahagi dengan 2. Maka kita dapat T kuasa 2 tolak 4T tolak 12 sama dengan 0. Jadi kita dapati bentuknya ialah menjadi bentuk persamaan kuadratik yang mana kita perlu fakturkan dia. Ya. Jadi saya fakturkan di sini T darab dengan T ialah T kuasa 2, 12 ialah supaya dapat negatif 4 ialah saya darab ke 6 dengan 2. Okey, supaya dapat negatif 4 tolak 6 tambah 2 dapat negatif 4. Jadi nilai T-nya ialah T sama dengan 6 dan satu lagi T adalah sama dengan negatif 2. Jadi oleh kerana T adalah T ialah masa, jadi T tak boleh negatif. Jadi saya buat macam ni. Jadi T tak boleh sama dengan negatif 2. Maka jawapannya ialah T sama dengan 6 saat. Okey, jadi di sini soalannya, cari hal laju apabila zarah itu melalui K. Jadi dia melalui K pada ketika T sama dengan 6. Jadi saya gunakan V. Saya buat sebelah sini ya. V tadi adalah sama dengan 8 tolak 4T. Maka oleh kerana dia nak cari, cari hal laju, jadi kita gunakan V. Maka V adalah sama dengan 8 tolak 4 dan T kita dah tahu iaitu 6. Masukkan saja di sini 6. Okey, maka kita dapat bahawa V-nya adalah sama dengan 8 tolak dengan 24. Dan kita dapat nilai V-nya ialah negatif 16 meter per saat. Okey, jadi itu ialah jawapan untuk mencari hal laju zarah itu apabila melalui K. Jadi di sini soalan C ini dia bergantung kepada ayat ini. Anggapkan gerakkan ke kanan positif, maka gerakkan ke kiri positif, maka sesarannya menjadi negatif 24 ya untuk S-nya ini. Jadi daripada sini kita akan boleh jawab sehinggalah kita dapat memfakturkannya dan mencari nilai T, baru kita boleh cari hal laju. Sebab hal laju memerlukan nilai T di sini. Okey, maka kita dapat nilai V-nya. V-nya adalah bersamaan dengan negatif 16. Okey, kita pergi kepada soalan D. Okey, soalan yang terakhir ialah berbunyi, jumlah jarak yang dilalui oleh zarah dari O ke K melalui L. Jadi maksudnya dia nak cari jumlah jarak keseluruhan. Okey, jadi di sini kita tahu bahawa pada di O ini, pada titik tetap O ini, dia belum bermula lagi pergerakan. Jadi pada ketika ini T-nya ialah 0. Kemudian ketika dia sampai di L, masa dalam saat apabila zarah itu berada di L, T-nya ialah 2 saat. Jadi di sini T sama dengan 2. Dan yang ini pula zarah itu melalui K ialah pada ketika T-nya 6. Jadi di sini T-nya sama dengan 6. Jadi untuk mencari jumlah jarak, okey, jumlah jarak ia adalah melibatkan sesaran. Okey, sesaran. Jadi kita cari sesaran, iaitu formulanya 8T tolak 2T kuasa 2. Ini sesaran ya. Jadi di sini kita tuliskan sesarannya, kemudian buat begini. Kita cari yang dari O ke L sebab dia melalui L. Dari O ke K tetapi melalui L. Jadi kita cari jarak dari O ke L dulu. Jadi dari 0 ke 2. 0
kosong ke 2. Kemudian kita tambahkan lagi daripada 2 pula ke 6. Okey. Okey, 2 ke 6. Jadi gunakan yang sama, iaitu 8T tolak 2T kuasa 2 dari 2 ke 6. Okey, jadi di sini dari 2 ke 6 ini gerakan dari sini, dari 2 ke 6 ini ke kiri ni kita akan dapat positif. Nanti kita kena tukar dia menjadi positif. Okey, jadi kita selesaikan yang ini. Macam biasa, kita gantikan dulu. Masukkan 2 ke dalam T, kemudian tolak, masukkan kosong. Jadi di sini, okey, saya buat macam ni ya. Jadi masukkan 2. Jadi kita dapat 8 darab dengan 2 tolak dengan 2 darab dengan 2 kuasa 2. Okey, kemudian gantikan pula kosong. 8 kali kosong, 2 darab kosong kuasa 2. Kosong juga. Jadi yang ini tolak dengan kosong. Okey, kemudian tambah dengan yang ini. Kalau dari 2 ke 6, ini ke kanan, ini positif. Okey, ke kiri sini di kemungkinan ada dapat negatif, jadi kita letak tanda modulus ini. Sebab sebarang jarak ini semuanya adalah positif. Jadi kalau tanda modulus ini, yang negatif kita akan ubah menjadi positif. Okey, sekarang masukkan 6 ke dalam T. Jadi kita dapat 8 darab dengan 6 tolak dengan 2 darab 6 kuasa 2. Okey, tutup kurungan, kemudian tolak. Kita masukkan 2 pula. Jadi kurungan 8 darab 2 tolak dengan 2 darab 2 kuasa 2. 2 darab 2 kuasa 2. Okey, saya buatkan modulus. Okey, di sini kita dapat bahawa jawapannya ini 16 tolak dengan ini 2 ke 2 4 bagi 28. Jadi 16 tolak dengan 8. Okey. Kemudian tambah dengan tanda modulus. Okey, yang ini 8 darab 6 ialah 48 tolak dengan ni dapat 6 kuasa 2, 36 darab 2 ialah 72. Okey, kemudian tolak dengan 8 kali 2 ialah 16. Tolak dengan tolak akan dapat tambah. Ini 8. Okey, kemudian yang ini ada tanda modulus. Okey, sebab yang sebelah sini. Ini tanda modulus. Ini yang ini. Okey, jadi di sini kita dapat bahawa nilainya 8. Untuk yang ini dapat 8. Kemudian yang ini modulus ini kita dapat 32. Okey, jadi jumlahnya ialah 8 tambah dengan 32 ialah 40 meter. Jadi jumlah jarak dari O ke K melalui L, bermaksud dari O ke L, dari L pergi ke K, jumlah jaraknya ialah 40 meter. Jadi saya dah pun menjawab soalan SPM tahun 2012 kertas 2 yang berkaitan dengan gerakan pada suatu garis lurus. Jadi saya harap anda semua dah pun faham, dan jangan lupa untuk share, like dan subscribe. Sehingga jumpa di video yang seterusnya.